Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Nur Hamizah Syairah binti Uhizat daripada SMK Jalan Kota Tinggi Kelang Johor akan menceritakan tentang kajian saya yang bertajuk penerapan komik kimia terhadap pembelajaran pelajar. Baiklah, saya terangkan dulu kepada 7 bahagian. Apakah bahagian itu? Okey, bahagian pertama ialah pengenalan. Bahagian kedua ialah objektif. Yang ketiga ialah sasaran. Keempat ialah kaedah. Kelima ialah impak. Keenam ialah cabaran. Ketujuh ialah rumusan. Baiklah, kita pergi dahulu kepada bahagian pengenalan. Saya memberikan definisi kepada 2 perkara, iaitu berkenaan komik. Komik dalam kajian saya merujuk kepada alat bantu pengajaran dan juga pembelajaran. Yang kedua ialah tentang definisi kimia itu sendiri, merujuk kepada salah satu silibus dalam mata pelajaran kimia jurusan sains tulen yang diambil oleh pelajar sains tulen tingkatan 4 dan tingkatan 5 menengah atas. Seterusnya, saya pergi kepada jenis-jenis komik. Dalam kajian ini, saya mengetengahkan 2 jenis komik saja, iaitu komik berbentuk strip dan juga kerangka. Yang ketiga, saya menceritakan tentang gaps ataupun isu dalam kajian saya mengenai komik pembelajaran. Terdapat dalam citation saya iaitu, mengapakah saya berminat untuk mengkaji komik pembelajaran? Kerana terdapat kurangnya komik pembelajaran terutama dalam subjek sains ataupun kimia yang sangat mencabar dewasa ini, iaitu sains dan kimia adalah merupakan mata pelajaran yang bersifat abstrak. Jadi, kurangnya komik dalam mata pelajaran kimia dan sains mengurangkan lagi kesukaran menambahkan lagi kesukaran pelajar dalam memahami subjek kimia ini. Dan akhir sekali, penerapan komik itu sendiri digunakan oleh pertama pelajar dan yang kedua guru sebagai alat membantu mereka dalam pembelajaran dan juga pengajaran. Baiklah, kita pergi kepada objektif kajian. Objektif kajian saya adalah 5. Okey, pertama ialah membantu meningkatkan kefahaman pelajar, terutamanya dalam mempelajari dan juga dalam mendalami tajuk subtopik dalam kimia, terutamanya dalam subtopik jirim. Mengapa saya pilih subtopik jirim? Kerana subtopik jirim adalah antara subtopik yang asas. Nampak mudah, tetapi ada juga pelajar yang gagal menguasai subtopik ini. Dan jika dia biarkan berlarutan, maka pelajar juga tidak akan dapat menguasai konsep-konsep kimia pada masa akan datang. Yang kedua ialah menambah baik amalan pengajaran guru. Dan guru perlulah seiring dengan perkembangan semasa dan seiring dengan permintaan naluri pelajar sebagai seorang remaja yang memerlukan alat bantu mengajar yang bersama dengan jiwa mereka, iaitu pelajar lebih suka seronok, ada unsur-unsur humor dan tidak merasa bosan jika mempelajari suatu pengajaran. Okay, yang ketiga, dijadikan sebagai alat bantu belajar dan pengajaran, iaitu perbincangan antara guru dan pelajar pada masa kini. Sebagaimana yang kita tahu, dari zaman kanak-kanak, pelajar-pelajar ini telah dimomokkan dengan kartun di siri televisyen. Dan guru juga sudah sedia maklum bahawa perkara ini. Jadi, mengapa pelajar lebih cenderung untuk suka mempelajari pembelajaran berasaskan komik ini? Kerana mereka masih terikut-ikut dengan perkembangan mereka pada zaman kanak-kanak dahulu, iaitu mereka suka melihat kartun. Jadi, tidak salah kiranya kita sama-sama menggunakan kaedah ini untuk membantu mereka mempelajari subjek yang sukar dan menerapkan dalam pembelajaran mereka. Dan seterusnya, pelajar juga dapat membina kerangka dalam minda mereka sendiri dan mengajar pelajar ni bertanggungjawab dan berpusatkan kepada diri mereka sendiri. Mereka lebih rasa berkeupayaan dan yakin dalam menguruskan maklumat dalam diri mereka sendiri dan dirujuk dengan bantuan guru. Dan terakhir sekali, memupuk minat dan suka pelajar kepada mata pelajaran kimia. Walaupun mata pelajaran kimia ini sangat susah dan bersifat abstrak, maka dengan alat bantu mengajar dan pembelajaran berasaskan komik ini menjadikan pelajar
tidak mudah berputus asa dan terhibur di samping cuba memahami konsep dan pembelajaran yang sukar itu. Khususnya saya menceritakan tentang responden iaitu sasaran saya. Dalam kerja ini, saya memilih pelajar tingkatan 4 kerana pelajar ini mempelajari kimia dan saya pastikan mereka terdiri daripada pelajar jurusan sains tulen dan mereka memang mengambil subjek kimia untuk peringkat SPM. Kenapa saya memilih pelajar tingkatan 4? Kerana mereka sudah mempelajari, masih baru mempelajari subtopik JIRIM yang merupakan subtopik yang kedua dalam silibus kimia tingkatan 4. Dan kemudian saya memilih sebanyak 20 orang sahaja sebagai sasaran saya, iaitu berbentuk proportif persampulan, iaitu persampulan bertujuan berdasarkan ciri-ciri responden yang saya nyatakan tadi. Dan kaedah yang saya gunakan ialah pertama, saya menggarapkan guru sebagai facilitator. Kenapa? Kerana guru perlu menerangkan kepada pelajar sebelum kajian ini bermula bagaimana prosedur. Dan yang kedua, guru memberi arahan akan diadakan ujian pra, iaitu ujian sebelum diberikan komek untuk mereka menggunakan dalam pembelajaran mereka. Dan seterusnya, guru menerapkan, setelah ujian pra dijalankan, guru menerapkan komek peringkat ini dalam pembelajaran, mengajar menggunakannya dan pelajar cuba beradaptasi dan memahami seiring dengan penceritaan dalam komek tersebut. Dan kemudian guru memberi arahan untuk menjawab soalan ujian POS, iaitu ujian setelah penerapan komek dilakukan. Ujian POS ini adalah sama bilangannya dengan ujian pra. Namun yang membezakannya adalah ujian POS ini soalannya mungkin bertukar tempat. Dan jika pelajar cemerlang, mereka boleh perasan dan mereka akan cuba menjawab dengan sebaik mungkin kerana mereka telah mempelajari, telah cuba menjawab soalan pra sebelumnya. Dan mungkin ada pertambahan dari segi pengetahuan dan juga kefahaman mereka. Jadi jawapan mereka mungkin kita dapat nilai akan dilakukan penambahbaikan. Dan saya menganalisa dapatan kajian ini menggunakan konsep eksperimental. Dan setelah itu, perbincangan antara guru dan pelajar dilakukan supaya dapat menyimak jawapan yang tepat dengan skema jawapan. Dan pelajar juga dapat mengetahui di mana kesilapan mereka dan bagaimanakah jawapan sepatutnya dapat dijawab oleh pelajar. Apakah impak penerapan komek dalam kajian? Kita jangan memandang remeh kepada kemampuan visualisasi, grafik dan ilustrasi dalam pembelajaran. Kerana sememangnya unsur grafik dan visualisasi ini sangat powerful, sangat berkuasa mempengaruhi minda dan juga keupayaan mental di kalangan pelajar. Pertama sekali, sememangnya saya sebagai pekaji mengharapkan impak daripada kajian ini adalah meningkatkan kefahaman pelajar, terutamanya dalam subjek kimia, iaitu dalam topik JIRIM. Yang kedua, pelajar sendiri telah berdikari berkeupayaan yakin bahawa mereka dapat menakul maklumat dengan begitu baik sekali dan terbentuknya kerangka skematik yang tidak salah lagi, tidak seperti sebelumnya. Yang ketiga, setelah berjaya mendapatkan maklumat dan memahami pembelajaran, di situlah timbulnya bagaimana pelajar dapat menaikkan motivasi mereka dan minat dan juga suka kepada subjek kimia itu sendiri. Dan yang akhir sekali, alat bantu mengajar yang beradaptasi daripada komek ini dapat meningkatkan keupayaan pelajar dan pelajar lebih yakin diri dan lebih mampu menilai tahap pencapaian mereka sendiri. Dan terdapat beberapa cabaran yang mungkin dihadapi dalam menjalankan kajian ini. Yang pertama, pengkaji mungkin menghadapi masalah reka bentuk grafik atau ilustrasi yang terkini seiring dengan arus modernisasi pembelajaran online. Di situlah persaingan antara komik biasa manual dengan pembelajaran yang berasaskan digital, kerana tidak mungkin pembelajaran secara biasa dapat menyaingi pembelajaran di peringkat digital. Yang kedua,
berlaku salah tangkap di kalangan salah tanggapan di kalangan pelajar jika pelajar hanya membina pengetahuan tanpa merujuk semula kepada guru, iaitu mereka hanya mentafsir mengikut pengetahuan mereka dan pemikiran mereka sahaja. Seharusnya apabila mereka telah membaca komik dan cuba memahaminya, ada perbincangan dua hala antara guru dan pelajar. Dan akhir sekali, tidak mustahil komik ini akan ditiru dan juga diciprat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Dan akhir sekali, secara kesimpulannya, saya dapat membuat kesimpulan bahawa saya mengharapkan agar objektif kajian saya ini tercapai. Yang kedua, membantu pelajar dalam memahami subtopik kimia dengan lebih baik, iaitu terutamanya dalam musim pandemik ini, dan untuk mengelakkan pelajar terus-menerus berasa tertekan dan juga stres. Yang ketiga, pelajar lebih aktif dan berupaya belajar secara kendiri. Dan akhir sekali, guru juga lebih berperanan sebagai pakar rujukan dan bertindak sebagai facilitator. Jadi itu saja kajian saya pada kali ini, dan saya harap supaya kajian ini dapat memberi impak yang positif, dapat memberi kebaikan dan manfaat bukan sahaja kepada guru dan juga pelajar, namun dapat memberi satu idea dan juga galakan kepada pengkaji pada masa depan untuk menjalankan kajian yang menerapkan komik, mungkin dalam mata pelajaran lain dan mungkin dalam bidang lain. Dan seterusnya, penerapan komik ini dapat dikembangkan untuk meningkatkan lagi kefahaman pelajar pada masa-masa akan datang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan salam satu Malaysia. Assalamualaikum.